Nama saya sebagai kaunselor awak lah. Jadi boleh tak awak ceritakan sedikit pasal diri awak? Amirah binti. Tahun 3, semester 6 dalam jurusan kaunseling di bahagian psikologi dan merupakan itulah. Okay, macam mana awak belajar? Okay, semua okay? Okey. Okay. Jadi saya nak tanya awak pernah tak hadir sesi kaunseling sebelum ni? Pernah masa semester 1. Okay, apa yang awak faham dengan kaunseling? Saya faham macam kalau macam seseorang tu ada masalah, dia boleh cari kaunselor untuk mendapatkan bimbingan ataupun nasihat. Okay, betul lah apa yang awak cakap. Kaunseling ni untuk membimbing dan bagi nasihat. So, saya akan bagi tahu kaunseling ni adalah satu perhubungan antara kaunselor dan klien dapat menyelesaikan masalah klien untuk klien dapat menentukan sendiri pilihan klien. Jadi saya ingin bagi tahu awak yang sesi ni akan mengambil masa 30 hingga 45 minit. Jadi dalam sesi ni awak boleh ceritakan apa sahaja isu. Jadi awak jangan risau. Segala rahsia awak hanya awak dan saya je yang tahu. Hanya kita je. Rahsia awak ni di bawah kod etika kaunseling. Iaitu segala rahsia yang kita ceritakan hanya awak dan saya je tahu. Namun sekiranya ianya mencederakan diri awak, mencederakan diri saya dan pihak lain, maka saya akan memberitahu pihak yang ketiga seperti yang termaktub dalam kod etika kaunseling. Adakah awak okey? Okey. Okay, sekarang ni saya ingin mengetahui awak ingin buatkan sesi kaunseling ni apa isu yang awak hadapi? Saya berkeyakinan dalam membuat presentation. Jadi saya nak tahu macam mana nak tambah keyakinan. Okay, jadi apa yang saya tahu ni awak kurang keyakinan lah untuk buat pembentangan ni. Ya. Okay. Jadi selama awak buat pembentangan ni apa yang dah awak buat untuk awak bagi sedikit keyakinan dalam diri awak? Saya akan membuat persediaan sehari lebih awal sebelum melakukan presentation, iaitu saya akan catat segala poin-poin penting yang perlu saya ada dalam ucapan saya semasa saya buat presentation lah. Okay. Maksudnya bila awak rasa awak dah catat poin sikit, bila awak buat presentation tu jadi awak lebih berkeyakinan lah sedikit. Ya, saya rasa saya lebih bersedia. Okay, lagi selain daripada tu apa lagi yang awak pernah buat? Saya juga pernah menyuruh kakak saya untuk menjadi penonton, saya menjadi presenter. Tapi bila saya rasa ada orang perhatikan saya jadi macam malu, saya jadi macam yang tak yakin walaupun dia tu kakak saya sendirilah. Okay. Jadi awak beritahu saya yang pertama awak catat poin untuk awak bagi lebih keyakinan. Lepas tu kemudian awak buat juga minta pertolongan kakak awak untuk tengok awak buat pembentangan. Tapi dekat situ awak rasa awak masih lagi rasa macam gemetar dan takut kan? Okay. Jadi kalau berdasarkan yang awak ni apa yang saya cadangkan, cuba kalau awak bayangkan yang semasa awak tengah buat pembentangan tu, awak bayangkan benda contohlah kalau awak dalam dewan kuliah, awak bayangkan yang dalam dewan tu kosong. Maksudnya awak sedang bercakap untuk bagi awak lebih keyakinan, adakah awak rasa benda tu awak boleh terima?
Ya, saya rasa saya belum terima. Saya akan cuba bayangkan. Okey, baiklah. Jadi setakat ni apa yang awak bagi tahu dekat saya, awak nak catat poin untuk bagi awak bersedia. Lepas tu minta kakak awak tengok apa yang perlu awak perbaiki. Lepas tu macam yang saya bagi tahu, awak boleh juga buat bayangkan yang dalam dewan tu kosong. Jadi awak rasa benda ni, cara ni berkesan tak untuk bantu masalah awak? Saya akan cuba dan saya rasa mungkin berkesan. Okey, baiklah. Kalau awak rasa dengan cara ini berkesan, jadi saya rasa awak boleh cuba benda ni. Jadi setakat ini dulu sesi kita. Awak setuju tak kalau kita akan buat sesi yang seterusnya? Setuju? Okey, setuju. Nanti kita akan jumpa yang untuk sesi yang seterusnya, okey? Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Ya? Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Sebelum saya mulakan saya nak tanya, tahulah nama saudari siapa? Boleh perkenalkan diri? Okey, nama saya Nurfadlina binti Muhammad Saufi alias Muhammad Suti. Ya. Belajar kat mana? Belajar UUM. Dalam bidang apa ya? Bidang kaunseling. Oh, counselling. Dah semester berapa dah? Tadi 4. Okey, sebelum ni nak tanya lah, Ina daripada mana? Kelantan. Oh, orang Kelantan. Mesti Tiwak Kembang ni. Okey, sebelum saya nak tanyalah Cik Fazlina, saya serta dengan keadaan kita yang sekarang kan belajar online. Macam suara saya jelas ke? Okey lah. Ada video saya okey? Nampak kabur tak? Okey, ni selesa video okey. Okey. Sesi kita akan berjalan dalam 30 minit hingga 45 minit. Cik Fazlina okey ke? Okey. Okey. Sebelum saya nak tanyalah Cik Fazlina. Sebelum saya tanya Cik Fazlina, saya nak perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Nurul Amirah binti Cik Ibrahim, merupakan kaunselor Cik Fazlina pada Cik Ina pada hari ini. Saya merupakan kaunselor di UUM lah. Dan saya nak bertanya, Cik Fazlina pernah join mana-mana sesi ke sebelum ni? Pernah Oh, bila tu? masa saya semester 1. Semester 1. Jadi Cik Fazlina pernah dengar lah apa itu kaunseling dan fahamlah apa itu kaunseling. Oh, apa itu kaunseling bagi Cik Fazlina? Kaunseling ni macam bila kita perlukan pendapat ataupun pandangan. Jadi saya akan berjumpa lah dengan kaunselor untuk minta pendapat kaunselor lah untuk selesaikan masalah saya. Kaunseling ni ialah merupakan satu proses yang sistematik di antara klien dan kaunselor iaitu Cik Fazlina dan saya. Dalam sesi kaunseling ni kita akan cuba menyelesaikan isu ataupun mengecek isu yang dibincangkan oleh klien lah. Dan peranan saya sebagai kaunselor hanyalah untuk membimbing, namun segala keputusan adalah di tangan Cik Fazlina. Dan dalam sesi ni juga Cik Fazlina boleh bebas untuk berkongsi apa sahaja, boleh bincang apa yang Cik Fazlina nak bincang, dan saya sebagai kaunselor akan mengikutlah mengikut etika. Saya tidak berhak untuk menceritakan ataupun beritahu sesiapa apa yang kita bincangkan ni daripada luar sesi. Namun sekiranya
perkara itu boleh membahayakan Cik Fazlina, boleh membahayakan orang sekeliling dan saya berhaklah untuk membawa isu ini ke pihak yang berautoriti ataupun bertanggungjawab. Adakah Cik Fazlina bersetuju? Ya, okey. Okey. Cik Fazlina sedialah untuk memulakan sesi kali ini. Ya, saya dah bersedia dah. Okay. Boleh saya tahu isu apa yang Cik Fazlina nak bincang dalam sesi kita kali ini? Saya ada sedikit masalah lah dengan assignment saya. Masalah Kadang-kadang tu daripada apa tu? dari segi pengurusan masa lah, maksudnya saya tak sempat nak siapkan assignment. Lepas tu saya jadi macam, sebab bila saya buat assignment saya akan perlukan masa yang banyak. Saya akan ambil masa yang banyak untuk saya siapkan satu assignment. So bila assignment yang lain yang akan datang tu akan mengganggu saya akan jadi macam fikir yang ni tak siap lagi, yang ni tak siap lagi. Itu yang membuatkan saya terganggu lah sikit. Tadi Cik Fazlina kata macam assignment banyak datang dan Cik Fazlina ambil masa yang lama untuk menyiapkan satu assignment. Boleh saya tahu, Cik Fazlina pernah ke hantar assignment lebih daripada masa yang ditetapkan? Buat setakat ni saya akan usahakan yang tak lebih lah masa tu. Cuma dalam 15 minit sebelum kena hantar tu lah saya adalah sebab macam tu. Okay. Cik Fazlina sebelum pukul 12 malam, 15 minit lagi tu Cik Fazlina akan hantar? Sebelum daripada tu. Saya daripada tu, apa inisiatif yang Cik Fazlina buat untuk tidak buat kerja last minute ni? Apa yang saya buat, saya akan tulis lah tarikh bila yang kena hantar. Saya akan pastikan benda tu akan siap lah sebelum tarikh tu. Saya nak tanya, Cik Fazlina pernah ke kena marah dengan pensyarah sebab tak siap assignment? Belum lagi. Oh, belum. Akhirnya Cik Fazlina percayalah hantar assignment sebelum ditanya oleh pensyarah. Tapi bila nak hantar tu yang jadi macam pengurusan masa tu tak saya buat pengurusan masa tak baik lah, tak elok. Maksudnya lagi berapa minit nak hantar baru saya hantar. So macam benda tu saya tak tahu nak buat macam mana. Boleh saya tahu apa yang buat Cik Fazlina buat kerja last minute? Macam Cik Fazlina buat apa dekat rumah? Buat apa macam mana? Macam mungkin Cik Fazlina ada gangguan seperti kena macam internet supaya ada masalah internet seperti tidak boleh mencari maklumat ataupun ada masalah kena nak buat kerja je ada mak panggil basuh pinggan, ada nak buat ni mak panggil lipat kain macam tu. Ada ke? Kalau yang tu ada sedikit daripada internet lah. Internet tu mengganggu sedikit ke atau mengganggu banyak? Dia waktu tak ada, dia jadi susah lah untuk saya buat. Sebab saya setakat ni saya pakai data lah. Kiranya tak mengganggu lah pasal internet ataupun buat kerja rumah tu tak mengganggu Cik Fazlina lah untuk selesaikan kerja. Untuk kerja tu internet lah sedikit. Berkaitan internet tu Cik Fazlina ada tak pembincangan dengan parents ke untuk pasang wifi ataupun tukar nombor telefon yang lain? Setakat ni ialah saya buatlah perbincangan dengan mak ayah saya untuk guna wifi lah sebab dengan benda tu akan dapatlah laju sikit bila nak guna internet. Dah berbincang, okey. Bagus tu, bagus lah. Okey, balik kepada yang berkaitan dengan pengusaha masa tadi. Cik Fazlina cakap Cik Fazlina ada masalah bila assignment soal Cik Fazlina bermasalah lama. Lepas tu Cik Fazlina pula soal bila nak buat je macam tak tahu. Lepas tu assignment datang bertubi-tubi.
Dan lepas tu ada masa sedikit gangguan internet yang membuatkan Cik Farina susah nak cari bahan. Itukah yang Cik Farina cakap tadi? Ya, betul. Okey. Cik Farina juga pernah membuat inisiatif lah bincang dengan parents nak pasang wifi. Lepas tu macam Cik Farina cuba tulis balik mana assignment yang kena buat dulu. Cik Farina, itu inisiatif yang Cik Farina buat ya? Okay. Saya nak tanya, Cik Farina ada tak berbincang dengan orang yang terdekat seperti rakan satu grup ke ataupun kawan-kawan yang Cik Farina percaya? Tanya pendapat belum mereka. lagi. Belum. Belum ya? Kenapa tak terfikir ataupun Cik Farina tak nak mengganggu mereka? Ya, tak naklah kacau mereka lah. Boleh je. Mereka pun kalau mereka tahu insyaAllah mereka akan berkongsi. Kalau macam kalau Cik Farina tak bertanya nanti kan masalah kan nanti Cik Farina pula yang susah hati. Itu cadangan saya lah. Yang pertama yang Cik Farina boleh buat adalah bertanya dah dengan rakan-rakan yang Cik Farina rakan. Kalau dia committed dengan kerja dia. Dan berkaitan dengan line tu Cik Farina dah berbincang dengan parents kan. So tidak menjadi masalah lah. Bahkan Cik Farina sendiri mengatakan yang kerja rumah yang lain tidak mengganggu. So disebabkan masa yang semakin sukut, saya akan sambungkan sesi kita untuk perbincangan kita untuk sesi yang seterusnya lah. Adakah Cik Farina setuju untuk sambung sesi? Ya, saya setuju. Okay. Saya kiranya masalah perbincangan kita selesai di sinilah. Dan kita berjumpa mengikut masa yang Cik Farina nak lah sebab Cik Farina pun seterusnya lagi kan. Jadi mesti ada banyak masa yang Cik Farina nak. Kita berjumpa untuk next sesi lah ya. Okey. Assalamualaikum. Berkaitan dengan cadangan tadi, adakah Cik Farina setuju dengan cadangan saya? Tidak memaksa. Ya, saya setuju dengan cadangan tu. Okey, bagus. Okey, terima kasih. Kita jumpa sesi seterusnya ya. Okey, sama-sama. Waalaikumsalam.